Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Ustaz Husaini, yang saya hormati doakan kuasa surau, bantu amal, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya jemput dan silakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memperoleh ilmu kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma faqihna fid din, ya Allah fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajar pada Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, kami mohon ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, amal yang soleh, amal yang diterima. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, tuan pengurusi surau, barisan ahli jawatan kuasa, Pak Imam, Pak Bilal, para asatidzah, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan, muslimin, muslimat, adik-adik, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah bersama lagi pada malam ini, iaitu sesi kedua dalam sebulan, dan di mana dalam perbincangan saya dengan pihak surau, jadi kita akan bawa bab fiqh lah. Jadi kita ulang kaji dalam bab-bab yang asas-asas yang penting dalam menentukan sah ke tidak, sempurna atau tidak ibadat kita ini. Bukanlah saya tak setuju tak belajar tuan-tuan fiqh yang tinggi-tinggi itu, bab-bab kinayah apa tak, tapi itu orang lain punya bahagian lah yang buat tu. Kita ni sebagai individu, yang paling penting bagi saya kita ini untuk selamatkan kita, maka bab-bab yang inilah kita bawa menghadap besok di hadapan Allah Ta'ala. Jadi saya rasa kita dalam fiqh ini kita akan balik semula, ulang sedikit sebanyak dengan membawa kitab. Ini kitab Mazhab Syafi'i lah, ini daripada Jakim, namanya Fiqh Al-Manhaj. Walaupun saya bawa di sini sebagai rujukan utama kitab ini, tapi saya juga merujuk kitab-kitab lain. Contohnya kitab fiqh ulama kita yang terkenal, Syekh Daud Al-Fatani, dengan kitab Matla' Al-Badrain, kitab Mu'inul Mubin, dan macam-macam kitab fiqh lah sebagai rujukan. Bukan ni aja, ada 5-6 kitab sebagai rujukan. Dia ini bukanlah muktamad. Maknanya kalau di sini sebut begitu, bukanlah semata-mata begitulah Dia ada pandangan-pandangan yang lain yang juga kita perlu raikan. Dan perbincangan kita ini hanyalah dalam fiqh mazhab
Syafi'i tidak lari daripada itulah, kecuali beberapa perkara yang mungkin yang perlu kita raikan, ya. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketenangan, kelapangan dada, akal fikiran untuk kita sama-sama mendapat ilmu dan beramal dengan ilmu yang betul. Jadi dalam fiqh ini, pada bab permulaan ni adalah tak lain tak bukan, sebelum sembahyang kita kena cerita dulu dalam bab air, al-ma. Kan, sebab kita ni bila nak bersuci, nak sembahyang, bergantung kepada kita punya bersuci itu, ya. Sempurna suci itu betul, ya, barulah sah sembahyang. Jadi tak boleh tidak. Jadi saya ingat saya sekali lalu lah, bukan terlalu detail. Kalau ada tuan-tuan yang kurang jelas, tuan-tuan boleh terus bertanya, ya. Sebab tuan-tuan saya rasa, saya yakin ada banyak kali pun dah tahu kan ayat ini, tapi kita ulang sedikit, refresh kalau ada di sana keraguan. Maklumlah zaman sekarang ni kan, macam-macam benda yang baru pun kadang-kadang, ya. Dulu tak jumpa air. Kalau dulu zaman saya kecil, mana ada jumpa Yakult, kan? Zaman sekarang dah ada jumpa Yakult dan macam-macam jenis air, kan? Dia mendatang. Fiqh ni ada kalanya dia boleh berubah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Babul ma, bahagian air. Air terbahagi, berkata musannif pengarang kitab ini, air terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, iaitu pertama, suci dan menyucikan. Air itu suci, kita nampak dia suci, betul? Warna pun tak berubah, jernih macam di kolah tu. Itu namanya air yang suci lagi menyucikan. Dipanggil air tu air apa? Kalau istilah agama dia, air mutlak. Air mutlak ni air yang paling baguslah. Maknanya bila dikatakan air itu suci, boleh diminum, itu maknanya. Menyucikan, boleh digunakan untuk bersuci, itu maknanya. Sebab ada air yang suci tapi tak boleh menyucikan. Contohnya air apa? Air kopi. Betul. Air kopi suci tak? Suci, tapi boleh tak digunakan untuk wuduk? Tak boleh. Nak boleh buat basuh kain berubah putih jadi hitam. Walaupun dia suci tapi tidak menyucikan. Jadi yang pertama air mutlak. Yang kedua suci dan menyucikan tapi makruh menggunakannya. Air itu suci boleh, tapi makruh ni maknanya kalau dapat jangan guna. Betul tak? Mungkin ada bakal mengundang sesuatu yang tak baik. Itu dikatakan air yang makruh, ya. Kemudian suci tetapi tidak menyucikan. Apa dia? Suci tapi tak menyucikan. Yang saya sebut tadi itulah. Ya, air kelapa suci tak? Suci, boleh minum. Tapi boleh tak kita basuh ayam dengan air kelapa? Air putih kan? Boleh tak? Boleh. Dia kena air mutlak. Dan yang akhir, yang 4, iaitu air mutan najis. Air yang dah bercampur dengan najis, dan di sini pengarang akan bahaskan satu persatu. Jadi ini mukadimah dia, pembukaan dia. Baik, kita lihat yang pertama, perbahasan air yang suci dan menyucikan. Ialah air mutlak yang kekal dengan sifat asal kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut dikatakan mutlak walaupun sudah berubah disebabkan lama terbiar. Dia bukan sebabkan najis, ya. Disebabkan fenomena alam, disebabkan perubahan tanah. Okey, disebabkan ada daun-daun kiambang ke, asal air telaga tu, kolam tu asik tu memang jernih kan. Tapi bila dah ada macam-macam tumbuhan, dia mungkin berubah sikit kan, bau dia. Air tu dikatakan tidak mengapa.
Ya, dibenarkan dia masih lagi kekal air mutlak. Kalau tuan-tuan yang pergi, saya kalau pengalaman dulu kat Kelapa Sawit kan, lagi pergi estate, air dia kadang-kadang masam betul, ada berubah. Padahal air parit besar tu kan, jangan cakaplah 2 bola dan berjuta-juta bola itu, tapi air itu mutlak lagi dah, mutlak sebab dia berubah dengan benda yang suci, betul. Air masam dia, bau dia sikit lain macam kadang-kadang macam bau benjin pun ada, betul, sebab dia dekat dengan kelapa sawit. Itu maknanya begitu. Ya, masih lagi mutlak. Dan tempat bertakum atau tempat mengalirnya mengandungi, kadang-kadang ada yang ada belerang, kadang-kadang pula bau semen dan sebagainya, dia masih lagi suci dan menyucikan. Baik, kerana apa orang ulama sebut di sini? Kerana air perkara tersebut sukar untuk dielakkan. Itu rusak. Itulah rahmat Allah Ta'ala, betul. Takkan kamu nak cuci air tasik, Allah tu, nak cuci air laut kan masin. Air laut ni mutlak dah, mutlak, tapi dia masin kan. Itu kejadian asal dia, suci. Tapi ikan, bila kita makan ikan kembung tak masin lah ya. Akhiran. Allah, inilah Allah Ta'ala punya rahmat, kekuasaan Allah. Punya masin air laut, angkat-angkat candat sotong ni tawa. Tak masin. Oh, hebat ni. Ada negara-negara yang proses air itu sekarang, dia jadi tawa kan. Baik. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah berpandukan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata apa? Qala a'rabiyun. Berdiri seorang Arabi ni, orang Badui tu. Orang Badui ni lelaki. Dia orang pedalaman. Dia datang, fabala fil masjid. Dia pancut dalam masjid. Kurang ajar tu. Dia pancut terus. Dia peduli apa? Cuma dulu masjid dulu ni mungkin tak ada semen kan. Kalau yang asal masjid ni, tiang sana tu, tiang asas dia tu, yang kuat tu, pokok apa? Pokok kurma tu. Jadi mungkin tak banyak perbezaan lah. Kalau tempat kita surau ni, di luar dan dalam dah beza, betul? Dalam dah kapet. Kat luar semen, tak ada kapet, tile. Luar lagi dah tar, betul? Dah nampak beza lah. Kalau kita nak jadi macam Badui ni, memang tak semudah lah. Nak kencing, mancut situ. Ini perangai, nampak ya? Perangai orang pedalaman, orang Badui ni. Faqama ilaihin nas liyaqa'u bihi. Kemudian para sahabat ni, bila nampak Badui tu tengah pancut, di tengah pancut ni, ramai-ramai nak keroyok. Dia marahlah. Ini tempat sembahyang ni, masjid. Engkau pancut sini lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila nampak sahabat nak pergi keroyok, Nabi kata, da'uhu. Biar jangan. Bagi apa? Wa hariqu ala bulihi sahlan min ma'in. Biarkan dia, Nabi kata. Kemudian apa Nabi kata? Curahkanlah di atas air kencingnya setimba air. Kan pasir kan? Kalau pasir disiram, resaplah dengan air kali tu. Tak payah nak disapu. Macam mana pasir? Kalau kita sekarang kan berubah, zaman tu berubah. Kalau ada air kencing sini kan, katalah ada orang biol kencing sini, tuan-tuan ambil air satu gayung, simbang, begitu boleh ke? Tak beresap kan? Jadi keadaan sekarang berubah, jadi kita kena lap. Dan kaedahnya kan, ambil air ke kain buruk ke kertas kan, kita buang dia najis dulu, baru kita bersihkan kan. Nak tunggu sabun ke, bersihkan, baru yang akhir kita basuh dengan air mutlak. Tengok Nabi, kenapa Nabi halang orang kencing? Mana? Bukan halang orang tu kencing, orang dah kencing, Nabi tak tahu, tiba-tiba nampak dah kencing. Bila tengah kencing, sahabat dah halang, Nabi tak bagi. Kenapa? Agak-agak tuan-tuan. Kalau bayangkan dia tengah pancut, kau kejar, menjejih tak satu menjejih? Wah, kodoh kabeh. Wah dah, patut cuci kat situ je. Bila dikejar tengah kencing dia apa? Drejes kapek situ. Satu surau penuh, betul tak? Itu bijaknya Nabi biarkan bagi habis dah kencing. Itu saya pernah sebut dalam kuliah dulu kan.
dua perkara yang tak boleh kacau. Apa dia? Ingat tak? Makan dan buang air. Jangan kacau. Sampaikan kalau tengah makan, kadang-kadang itu biasalah kan, kata beri kahwin. Ustaz, dia ulur tangan, makro. Jangan ulur tangan nak salam bila orang tengah makan. Dia nak salam tangan apa tu? Tangan ni melepat-lepot. Ada kuah tocok ni. Takkan nak salam. Sebab makro. Kamu mengganggu orang makan. Nak tak nak sebab dia pun tak ngaji. Lupa kot. Kita anggap baik. Kita ulurlah tangan cembuk. Tangan kiri kan. Tanpa nak salam makan. Nampak? Jangan kacau. Nak makan pun kena cepat. Betul tak? Sebab tu Nabi segerakan makan. Bismillah. Terus makan. Jangan ganggu. Yang kedua, jangan ganggu orang. Buang air. Bagi dia habis-habis. Betul? Hatta kalau tak dapat solat berjamaah pun dia dikira dapat pahala berjamaah. Betul? Sebab dia datang, Pak Bilal Qamat. Allah, dia kata, habis dah dia. Tadi elok sampai surau kebelet pula. Minta maaf, kita cakap jauh sikit. Boleh faham tak faham lagi jauh. Dah kebelet kan? Macam mana? Boleh tak terus sembahyang dengan kita menahan berak ni? Tak boleh. Hukumnya makro. Maknanya tak dapat apa-apa. Rugi dah. Rugi. Kau bukan sembahyang ingat Allah. Kau ingat kebiasaan itu. Sampai pejam-pejam mata kan. Mak Imam ni bila lah nak habis ni. Pergi buang air dulu. Puas-puas. Apa yang kau dapat, kau sembahyang lah. Sama juga dengan ini kan. Bagi orang Badui itu habis kencing. Dah marem kan. Baru kita ambil tindakan macam mana yang patut. Nabi kata apa? Engkau siram dengan air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan, Nabi kata. Bukan untuk menyusahkan orang. Dah habis orang dia jahil, nak buat macam mana? Betul tak? Kita pelampung, kita sekarang kononnya tunjuk bagus kan. Memanglah orang kadang curi. Kita ambil kesempatan satu kampung belasah dulu. Betul ke tindakan tu? Boleh tak tak pernah minta maaf kan. Baru macam ni. Ya kita ikut tindakan yang sesuai lah macam mana kan. Mana boleh kau dia curi air kotak. Engkau belasah patah riuk semua, pinggang apa. Tak kena. Jadi Islam tak ajar begitu. Ingat tu memang kita marah kan. Tapi tak boleh. Nabi ajar nampak. Kalau kita lah orang kencing situ memang angin kan, makan penampor pula ni. Betul tak? Anak sapu dah ni. Tapi tak. Itu kita ajar. Islam tu memudahkan, didik betul-betul. Okey. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjiruskan air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai sifat yang menyucikan. Air mutlak tadi. Baik. Itu yang pertama. Air mutlak ada masalah? Air mutlak? Tak ada, saya terus jalan aja ni. Jelas Air mutlak air apa? Air sungai. Tapi tuan, air sungai Sepang boleh ke air mutlak? Ini special case. Jangan cakap sungai Sepang. Air parit tu yang mengalir air babi tu, itu bukan air mutlak tau. Sebab dia dah berubah sepenuhnya. Betul? Itu dah tak ada lah. Belakang rumah aku tu betul. Abang tahu lah kan macam mana kat Batu Dua tu. Memang dia punya angin ni kalau maghrib, sepoi-sepoi. Kau buka dah tingkap, memang bau tonyok, bau tai babi. Sekarang ni dah habis dah bersih kan. Tembak cukup habis dah bersih dah. Kalau saya selalu cerita kalau Bukit Pelanduk tu dulu, kita kan pekan kanan kiri kedai, dia kanan kiri kandang babi. Bayang hebat tak hebat Bukit Pelanduk tu. Antara yang besar di Asia Tenggara ni di situ. Masya-Allah. Itulah sampai Allah Taala turunkan bala ya. Apa nama JE, Japanese Encephalitis itu. Kan? Janganlah sampai mengundang ke Allah. Kan? Agak-agak patut-patutlah kalau nak beli nak makan kau nyuruh-nyuruh lah. Engkau nak makan kan? No problem. Contoh macam arak kan? Kita tak alam. Agama kamu kata boleh minum arak, tapi minumlah. Jangan ditayang-tayangkan, betul? Ada kaedah dia. Sebab itu kena lesenkan.
Kalau tak ada lesen, tak dapat kita nak buat puasa kan. Itu jadi isu lah kan. Kenapa bagi lesen? Kita bagi lesen nak jaga. Kalau tidak, suka hati kau. Sini kedai arak betul, sana kedai arak. Sama. Jadi kita kecewa lagi dengan keadaan yang ini. Itu secara kan. Secara insan ni, siapa pun tanyalah burung-burung ikan tu, dia pun cukup kecewa betul. Dia menyedut tai babi tu, betul? Jadi Sungai Sepang, tapi sekarang dah mutlak tuan. Siakap belakang rumah aku banyak. Saya sampai mancing cuti sekolah. Wah, hitam semua. Tapi seko pun tak dapat. Ini pengalaman saya. 2 minggu cuti sekolah, seko pun tak dapat. Beli pancing punya bahan. Anak saya sekejap 2 ekor dapat siakap. Ajar. Wah, yalah, rezeki. Maknanya apa tuan? Itu Allah Ta'ala bagi. Kalau aku dapat ikan siakap, aku tak jadi kuliah pun. Memang kemudian betul. Dia dapat tarik tu. Anak saya dapat. Dia, dapat. Biar aku pegang. Oh, nak rasa. Saya seko memang tak ada talent lah. Pergi ikut suku saya tu kaki mancing tu. Ke laut tengah. Dia dapat, aku terang langsung. Dia macam mana ikan ni pandai bau ke? Memang tak ada Allah Ta'ala tak jadi kita ke arah itu dah. Kalau tidak, tak ada juga tuan-tuan juga. Mancing ni, mancing ni bagus, tapi boleh jadi penyakit pula. Kalau ada pun mancing je kan, tak campur pula orang kan. Bukan masalah, dah waktu-waktu dia. Okey? Baik, itu dari situlah kita. Tapi nak cerita tentang air. Jadi maknanya dulu punya air Sungai Sepang bukan air mutlak. Sekarang dah banyak kan, dah lokan dah berlambak dah. Siapa nak cari lokan boleh hubungi saya, kita cari. Memang sedap, betul tak? Baik. Yang ini air suci menyucikan. Okey, yang kedua. Tetapi makruh menggunakannya ialah air panas disebabkan cahaya matahari dalam bekas berkarat. Di dalam tong dram tahu yang taruh dulu kan, habis tak dicuci. Orang dulu kan letak kan dekat tempat tritikan apa tu air, ditadah air. Kadang-kadang bila dah panas, musim panas kan, air dia ada panas, tengok dia punya tu atas berminyak dia macam ada tu lah, karat-karat tu kan. Itulah baru dikatakan air yang makruh ataupun air musyammas. Syarat dia 3. 1, ia berlaku di negeri yang bercuaca panas. Kita panas. Kalau time panas ni kan, tuan, rambutan rumah saya gugur, panas kuat betul, terpaksa siram. Kita termasuk negeri yang panas ni. Yang kedua, air yang diletakkan dalam bekas yang dibuat selain daripada emas dan perak. Kalau dalam emas dia emas special. Dia tak macam itu, dia tak jadi macam itu. Perak pun sama. Tapi kalau besi berkarat tak? Tembaga boleh berkarat. Semua galian yang boleh ditempa tadi tu. Ubah nanti kan, diolah tadi. Jadi benda tu bila air dah lama di situ kan, dia panas, dia boleh mengundang penyakit apa? Penyakit sopak. Penyakit sopak ni ada tak? Saya minta maaf lah kalau ada ya. Bukan kita nak ingat dah. Tapi itu salah satu sebabnya penyakit sopak ni. Kamu sering guna air yang terjemur di panas matahari dalam bekas yang berkarat. Tempat saya, pakcik tu seorang selalu naik basikal. Mula-mula saya kecil tengok sikit, jangan lama-lama putih semua. Dah meninggal lah. Tapi zaman sekarang ni dah alhamdulillah kan, Allah Ta'ala bagi boleh ada ubat. Anak buah saya pun sini. Sekarang dah baik lah, dah diubah. Tapi kita tak nak lah kan, nanti dah jadi satu kerja pula. Macam-macam. Udahlah kencing manis, darah tinggi lagi, macam-macam penyakit. Jadi jaga elok-elok. Bila fiqh kata jangan makruh, carilah apa? Air yang lain. Air sekarang kita tak susah lah. Air paip banyak betul tak? Apa lagi? Dulu kalau Fatimah anak Nabi Muhammad ni, satu hari 2 kilometer ulang alik ambil air. Bayangkan anak Nabi tu
sampai kaki Fatimah ni pecah-pecah. Setiap hari ambil air. Kesian dia lah. Anak pemimpin hebat, anak Nabi ni pun pergi macam itu. Itu keadaan Rasulullah SAW. Kemudian air tersebut digunakan pada badan manusia sekalipun mayat pun makruh. Tak boleh. Walaupun air 2 kolah ni sikit. Tuan-tuan, air ukuran 2 kolah ni berapa banyak? Bukan kolah ni dah besar lah. Kolah 2 hasta, 1,5 hasta je. Ini 1 hasta lebih kurang. Macam ini ya. Dia kalau ikut dalam kitab lah sebut, kalau meter tu dia padu tu macam mana? Dia 1,5 tak besar. Dia lebih kurang ni lah. Ini pun dah besar lah. Tak, ini dia 2 kali lah. 2 kali lah. Maknanya tak besar tau. Yang dikatakan ukuran 2 kolah ni tak besar. Kalau tong drum tu dah besar, dah boleh sangat lah. Maknanya tuan-tuan boleh celup, ambil wudu dulu. Ambil air bayi pun tak apa. Kalau kolah-kolah yang besar tu lah dia akan uji kan. Itu tak payah cakap lah. Tapi dia akan bahaskan lagi. Dia akan bagi tahu lagi. Jadi kita tak ragu-ragu kan. Ni baldi ni 2 kolah ke tak? Macam mana? Ataupun kadang ada yang tong-tong biru tu kan. Tengok macam mana keadaan dia. Lebih kurang lah. Kalau dulu mana dah. Sebab tu dia ukuran hasta. Tangan dia ukur kan. Kalau 1,5 mungkin kat ini je. Luarnya kat ini kan. Tak besar. Tak sampai satu ni. Jadi air yang makruh ni, yang musyammas ni, digunakan untuk mandi mayat pun makruh, atau pada haiwan yang boleh dihinggapi penyakit sopak. Seperti haiwan apa? Kuda. Kuda pun ada kena sopak putih. Jadi tu makruh. Tapi sah. Tuan-tuan mandi wajib. Kamu bersuci tu. Mandi wajib dengan air tadi tu terjemur. Apa panas kan? Sekarang ni tuan-tuan air paip tokangan saya tu mandi air pancuk tu panas. Walaupun tak tiba kerana cuaca terlalu panas. Bayangkanlah air yang direct tu. Kau nak cebuk faham-faham lah dengan panas tu. Macam mana betul tak? Beretik ya Allah. Nampak makruh tak boleh guna. Walaupun sah, elakkan. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tidak suka mandi dengan air tersebut. Umar kata, macam berkata Umar kata, aku tidak suka air musyammas kerana kesihatan. Maknanya orang dulu pun dia boleh faham, boleh tahu. Walaupun belum ada kajian yang begitu mendalam kan, terperinci, tapi mereka tahu memudaratkan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak kerana ketajaman cahaya matahari akan meruapkan bau busuk ke atas permukaan air, dan sekiranya terkena pada badan ketika masih panas, ia boleh memudaratkan dan menyebabkan penyakit sopak. Itu kajian itu dari yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Alasan-alasan fakta-fakta yang lain tuan-tuan boleh tanya dengan doktor-doktor kan yang boleh buat tadi. Baik, itu air musyammas. Tak ada yang salah Okey, kita jalan terus. Air yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan. Saya tak nak bahas panjang. Saya sebut tadi. Air kopi, teh tarik halia, air kotak, air tebu, ataupun air yang kita tak proses, tapi air itu air yang qiyat, ada kaitan nama. Air kelapa, air tebu, itu termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan. Itu tak payah bahas panjang lah, semua orang tahu. Okey, saya terus skip yang itu, tak ada masalah. Okey. Habis Okey, habis. Habis. Okey. Ada tadi air mutan najis 1 hingga 4. Air yang jatuh ke dalamnya
najis. Air ni terbagi pada dua. Pertama, kalau masuk najis dalam ni, ini lebih 2 kolah ke kurang? Kurang 2 kolah. Masuk tai cicak, maka air ini namanya air najis. Walaupun bau tak berubah, warna tak berubah, dalam teko jat tu kan, cicak tu dia balik punya air sirap air sirap tu. Air itu sudah namakan air mutanah najis. Sebab apa? Kurang daripada 2 kolah. Okay. Okey tuan, disebutkan 2 kolah ni. Okey. 2 kolah ialah dia kata pertama 500 kati Baghdad. Ini nak timbang air dia celah. Kalau orang Baghdad dia orang dulu, tempat ilmu dulu kan. Jadi mereka sebab selalu kita dengar kan Baghdad sebab dia memang tempat dulu di Iraq. Sumber ilmu. Tempat kaul qadim pada manusia ini pun banyak dulu di sini. Ya kan? Bersamaan 192.857 kilo. Detail betul. Terus dia kalau kita kilo kan, maknanya 190 kilo. Berat. Tak berat. Kalau orang untuk benjin tu, aku ingat tak sampai 1 ragu besar tu kalau dulu kan. Sikit lah. Atau 1 suku hasta. Bukan senang, ada suku. Alah setengah lah. Kalau nak buat kolah tu kat bilik air, kata nak buat ceduk kan apa? Paling tu kumpul lah dengan lengan tuan-tuan tu. Besar ini, tinggi ini, betul? Lebar ini. Itu dah dinamakan 2 kolah air tersebut. Baik. Kalau sukatan itu air masuk, tai cicak masuk. Alah. Nanti lalu lah. Kita ni manusia ni fitrah tak lalu kalau ataupun nampak tai siapa tak seketul belum situ. Agak-agak ni 1 kolah ni. Memang dah 2 kolah yakin. Lebih pun. Jangan cakap 2 kolah lah. Kolah besar tu. Nampak tai mamat seketul. Mamat bukan mamat. Ada orang merah. Agak lalu lah. Fitrah kita tak lalu kan. Tuan-tuan, kita tak macam Nabi tu. Nabi kalau lalat masuk, kalau tuan-tuan air minum teh tarik, nampak lalat, kompong apa? Buka saya marah mamak tu. Tu apa lu? Malah takkan minum air kan? Tapi Nabi ni keyakinan dia Allah Ta'ala kuat. Nabi akan celup kan? Nabi celup, Nabi akan minum. Sebelah kanan dia punya apa? Penawar, kiri dia racun. Lepas tu kena celup. Tu sebutkan. Tapi memang betul. Dengan kajian sains. Hebat ni. Hebat Nabi kita kan, memang hebat lah. Dia tahu. Dan Nabi minum terus dengan lalat-lalat. Kita lalu lah. Ya aku tak lalu. Ambil kau tak tarik balik. Aku tak minum tak aku. Itu kelebihan dia. Jadi kalau nampak memang tai situ seketul, kita kat sini nak ambil, nak berkumur lah tu. Lalu tak? Tak lalu. Jadi caranya macam mana? You buang lah dulu kan. Buang air itu bagi. Tapi tu bayar-bayar siap-siap 1 kolah buang air. Jadi tak bolehlah bazir pula. Kita tahu bila benda itu ialah dah disebut 2 kolah tu, dia ada kebaikan lah. Tak perlu je membazir. Kecuali lah memang kita dah ada kajian sekarang. Bangkai tikus contohnya. Kan? Kolah besar, kalau kat memang mutlak lagi. Tapi bangkai tikus. Kita tahu kan tikus bahaya kan? Kawan saya tu meninggal muda. Umur 70 lebih ke? Dia kena kencing tikus lah. Jadi kita takut kan? Jadi kalau kita rasa boleh mudarat kan? Kita buang lah. Okey? Tengok. Ini sekarang dah ada pakar-pakar. Dulu ni tak macam zaman sekarang ya. Macam-macam benda itu kan. Penyakit dulu. Baik. Jadi itulah. Maknanya 1 suku hasta. Itu dinamakan 2 kolah air. Okey. Apa? Dia ada bagi nota. Sebenarnya sukatan 2 kolah ini dia bersifat apa?
takribi, lebih kurang. Bukanlah tepat betul-betul lah. Saya kata kalau orang dulu kan mana ada pembaris, mana ada inci-inci, kan dia lebih kurang lah. Itu dia. Dia sama juga macam dalam isu-isu yang lain lah. Kalau kita ni macam 2 marhalah. Sini pergi KL agak-agak dah 2 marhalah. Boleh? Dapat? Banyak lah. Banyak pandangan tuan-tuan. Ada yang kata 90 km, ada yang kata 70 pun dah boleh diteraikan. Tengok kadang macam mana. Tapi biasa saya kalau bersepang pergi Shah Alam tu, kan jauh juga tu. Tengok kadang berapa kilometer. Pergi Kelang kan, pada saya lah jauh. Boleh. Pergi KL. Jadi dia bersifat lebih kurang mana lah kau nak ukur betul-betul lah, ambil tali tape tu. Dari sini ukur ke Banting berapa? Tak ada kereta. Lebih kadang-kadang mudah. Tanjung Sepat ke Banting contohnya 30 km contohlah kan. Kadang boleh agak. Jadi bersifat takribi, lebih kurang. Baik. Habis ya dalam bab ini. Ada masalah bapak air ni? Sudah beres dah, tak apa ya? Ya tuan. Lalu atas. Okey. Panas. Betul. Saya kalau pandangan saya lah kan, kita berubah. Kalau dia punya bekas itu paip besi, saya kata kan, eloklah kita bagi keluar dulu, panaskan, kurangkan lah. Itu bahaya juga kan. Dan itu kan besi dalam berkarat kan, berkarat. Walaupun dia tak menepati syarat, dia kata terjemur direct dengan panas kan, tapi kita rasa tak sedap juga kan. Saya baru begitu. Tapi saya tak berani nak mengukurkan kata makruh, sebab dia tak memenuhi syarat kan. Syarat dia dalam besi tu betul dah ada besi, tapi tak direct direct matahari, cahaya matahari dulu. Secara umumnya bagi saya boleh pakai, tak ada masalah. Sebab saya tadi tunggu 5 minit saya makan air, tak sejuk-sejuk. Habis air aku akan tunggu. Jadi terpaksa saya mandi dengan hangat-hangat tu. Kalau pagi okey juga. Ini dengan berpeluh-peluh tu, dia bubuh lagi jadi dengan air redha je lah. Bagi saya kalau ikut bagi segi fiqh, dia bukan air makruh musyammas tadi. Kita boleh gunakan. Cuma zaman dulu tak ada plastik. Nampaknya berubah kan? Zaman sekarang ada plastik. Baik tak kalau air dalam plastik ni duduk dalam kereta yang panas, saya tak pun nak minum. Betul saya cakap. Kenapa? Memang plastik ni dia tak elok. Kan? Dia boleh mengeluarkan bahan-bahan yang tak baik, kimia kan? Betul cikgu? Faham lah. Kalau yang belajar saya tahu sikit kan, plastik memang tak elok. Sebab itu plastik ni pun dibakar pun nak cantik, betul? Jadi kalau saya rasakan di saya lah, kalau panas sangat sampai kan keluar lah tu kan, dalam bekas plastik, baik tak payah minum. Okey? Sedangkan dalam kereta tu pun kalau terlalu panas, nak hidup, nak duduk dalam tu pun kena buka tingkap bagi keluar dulu kan. Ya, ada yang mengatakan tak baik untuk kanser dan sebagainya. Jadi ini plastik. Zaman dulu tak ada plastik. Zaman sekarang ada. Jadi kita perlukan ijtihad atau fatwa. Dalam konteks orang yang berilmu ni, dia kata memang tak cantik. Kawan saya doktor kata tak cantik. Sebab dalam bekas plastik kalau dah panas, itu dia elok sejuk. Okey. Baik, ada apa tuan? Tuan, kita belum masuk isyak lagi ni. Sekarang isyak makin lambat kan? Baik, ada saya terus lagi sikit. Baik, kita terus masuk bersuci dulu. Tadi air kan? Baik. Bersuci terbagi kepada 2 jenis. Pertama, bersuci dari najis yang kita nampak air tu.
Yang kedua, bersuci dari hadas. Tak nampak. Di dalam tu macam hadas besar, hadas kecil kan. Kan mana ada benda nampak kotoran dia. Tu ada. Maknanya dalam cerita bersuci ni dia ada dua jenis. Erti najis tu apa? Benda kotor pada syarat yang menghalang sah solat. Itu yang dikatakan najis, seperti darah, nanah kencing dan sebagainya. Baik. Pertama, yang paling utama mempunyai 7 perkara jenis najis ni. Najis ada terlalu banyak kan. Jadi musannif pengarang ni dia senaraikan 7 perkara mengikut ranking ni lah. Pertama, dia kata apa? Najis jenis arak dan semua cecair yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan, walaupun bukan nama arak, dia tetap hukumnya haram lah kan. Special najis arak, dia bukan saja haram minum, tapi dia najis. Maknanya arak tu kita tak minum, tapi melekat di baju, maka tak sah sembahyang. Dia berbeza warna. Dia najis diminum, dimakan, dan juga najis pada air. Berbeza dengan kalau kita pegang ketum. Ketum termasuk dalam kutai atas racun. Okeylah. Kalau terlalu banyak dia mungkin boleh mabuk kan. Boleh tombang, boleh pening. Dia sampai ke tahap itu, dia boleh jadi pemabuk anak. Jadi manusia dah jadi tak normal, boleh jadi hukumnya jadi haram. Okey. Dada haram sah. Tapi orang tu dia bubur plastik, dia masuk poket. Ataupun orang tengah tangkap masuk poket kan. Sah boleh. Dia dari segi tu dia tak najis dah. Dia tak najis, tapi bila makan dia jadi najis. Berbeza arak tak minum pun kena dia dah. Itu perbezaan dia. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Arak, judi, jembah berhala, tenung nasib dengan anak panah, semuanya adalah perbuatan dosa. Jadi dalam konteks ini disebut arak. Kullu muskirin khamrun wa inna kulla khamrin haramun. Setiap memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Zaman dulu minum apa je? Nak pergi kebun? Tak ingat lagi. Zaman dulu orang tu saya. Kenapa macam botol kecap tua apa? Ada orang dulu tonik ya. Saya tak tonik kita. Saya tak ada jumpa yang minum sekarang. Tapi dulu minum, saya tengok ada yang kadang minum. Saya tak tahu lah. Dia kata awak ni sugar. Dulu lah. Kita dulu ni pun tak sampai sangat banyak ilmu apa kan. Kadang-kadang yang hantam ganja pun ada dulu lah. Orang kat utara, saya dengan kawan saya dah gitu. Betul. Dia hantam ganja. Pokok apa orang panggil? Pokok pakalolo. Dulu saya ingat lagi masa kecil kat asrama tu, ada budak baju t-shirt dia pakalolo. Bawa buku ganja. Benda yang telah dimasukkan dalam apa? Akta racun apa ya. Jadi bila dah dikatakan benda tu arak minum haram lah. Betul? Yang boleh memabukkan. Baik. Itu jenis cecair. Yang kedua, jenis babi apa? Anjing dan babi. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb. Untuk membersihkan bejana kamu apabila dijilat anjing. Anjing jilat kalau nampak, kalau tak nampak kira halal. Dia sekat
fikahnya boleh nampak. Tapi kalau kamu tak nampak, kamu ragu-ragu itu lainlah. Tapi dari segi fikah ya tuan, nampak air satu baldi dekat Pekan Tanjung Sepat. Pekan Tanjung Sepat semua orang kepikiran. Kita nampak pun anjing lalu lalang. Macam mana kita nak letak hukum? Air itu je, tuan-tuan. Jadi kalau kita selagi mana kita tak nampak air anjing jilat, maka hukumnya air itu adalah air suci. Ini para sahabat macam itulah. Ada bejana dekat rumah orang Yahudi, kan? Rumah ada anjing, tapi dia nampak lama tak ada apa-apa, tak ada binatang yang anjing babian tu, dia pun ambil digunakan. Kemudian Nabi kata ayyal silahu sab'a marratin ulahunna biturab. Nabi kata kalau kita nak basuh bejana tadi yang memang kompom najis, dengan apa? 7 kali basuhan. Basuhan pertama dengan air yang bercampur tanah. Tanah liat. Apa yang tua ni? Sekarang ni semua ada kat farmasi. Kalau nak tayamum pun dah ada dia punya abu tu beli farmasi. Kalau susah-susah pergi cari sendiri senang. Abu-abu tu kan. Kalau tanah, bila senang kan? Tanah. Ambil tanah, tuan campur kan dengan air semangkuk ke tangan. Saya biasa dulu. Saya pernah naik motor tuan, lori babi depan. Memang air tu confirm air babi, kena topi keledar, kena muka. Jangan cakap lah masa dulu banyak. Lalu saya naik motor, saya ingat kecil ni. Memang bau. Memang itu air babi. Dia lalu tu kat lori tu kan, menetek memang jalan air tu. Kena kat muka. Banyak kali saya sama ambil anak buat itu sudah dengan air. Itu biasa. Lagi satu dulu ada satu kes juga kawan manager kan, dia pindah estate. Dia tukar lah. Dia dulu di Golden Plantation kan. Manager yang dulu orang India. Dalam rumah dia ada anjing. Dia tanya macam mana ni? Sini macam mana ni? Aku nak masuk rumah ni. Nak samak satu rumah tu. Jawapannya tak perlu kau sama satu rumah. Basuh biasa dah cukup. Siram rumah air sabun tak perlu. Kecuali mana tempat yang kita nampak memang kita nampak dia berak itu kan. Tempat itulah yang ni samak. Ada yang pula tanya nak samak ke tayar kereta? Langgar bangkai anjing tu. Betul tak? Nak samak ke? Tak perlu samak. Tapi kalau dah terlebih kerja silalah samak. Nak cari lebih kerja di samak tayar tu tak perlu. Okey? Benda yang kita pakai okeylah, samaklah. Yang kita guna, yang kita bawa ke mana itu kita samak. Ataupun tubuh badan kita itu kita samak. Baik. Habis tuan-tuan, ringkasnya kita tutup. Yang ketiga, bangkai najis, bangkai kecuali apa? Bangkai apa? Bangkai ikan dan belalang. Kalau dulu memang makan belalang ni, dah cakap betul cari belalang kunyit. Sekarang nak cari belalang kunyit pun tak jumpa. Dulu dekat pokok saya ingat lagi banyak goreng. Saya ingat sedap. Jadi maknanya dikatakan bangkai itu maknanya apa? Mati dia tidak disembelih. Maknanya ikan tu dah mati apa? Bangkai tu boleh makan. Ikan kembung rebus khilaf. Ya? Sedap kan? Sedap rebus. Dulu yang ke tempat saya buat apek tu. Lalu beli curi-curi makan. Ada khilaf lah yang ni, ada yang katakan boleh, ada yang kata dia rebus tu dengan tai. Ikan tu tak dibuang. Yang itulah. Tapi ada setengah orang kata boleh. Jadi saya kata kalau kepengen sana tu barulah makan. Kalau tak carilah lain. Tapi jaranglah sekarang. Saya jumpa susah rebus ni. Kalau kat pasar-pasar semua tu ada. Tapi jaranglah makan. Jangan cari kebun rebus. Ikan tenggiri yang sedap tu pun. Kan dengan tai-tai je. Tonton makan tak?
kailan ikan gol apa? Kailan ikan masin makan tak? Makan. Tengok gereh dia. Itu dia kata kalau aku sebat dia. Itu dia lah kan. Tak masalah. Benda yang sebab dah terang bangkai ikan itu adalah apa? Halal kan? Tak. Dia ada khilaf dia. Bila khilaf ni kau kepengen kailan ikan masin, takkan kau nak tanya tokek tu, kau beli ikan masin mana? Dah ada satu kali macam wartawan. Kau tengok tak tahi dalam tu ada tahi tak? Kau tanya tak ikan kau apa tokek ikan masin tu. Dibuang tak tahi dia. Dah jadi kerja. Nak makan ikan masin, jadi wartawan nak kau. Tanya beli kat mana ni tak payah. Dia sama juga macam kita beli ayam di pasar raya. Tak perlu tanya tokek tu, budak tu. Ini ayam semulih ke ayam langgar? Tak payah. Beli halal. Itu dalam fiqh betul. Kecuali kita memang nampak dia kutip ayam langgar mati. Itu baru tak boleh. Itulah dia usaha-usaha ya. Bagi saya tak ada masalah lah. Dalam isu tu kita boleh ketam kan orang kata. Tekan boleh. Baik, itu bangkai dah jelas. Habislah, dah itu aja ya. Jadi beberapa jenis najis. Mayat manusia, mayat ini bangkai, mayat kan? Mayat. Kalau binatang kita kata bangkai, tapi manusia ni kita hormat lah, kan? Kita panggil dia bukan bangkai, kita panggil mayat. Takkan ada mana bangkai ada orang kita. Oh, tak betul. Kalau binatang boleh lah, betul? Dah binatang langgar, bangkai kan? Tapi orang takkan lah. Mana buat tu bangkai dia dah sampai belum? Oh, tak boleh. Kalau mayat. Jadi sama sebenarnya. Cuma orang tu dimuliakan. Jadi mayat manusia tu najis tak? Tidak najis. Dia boleh pegang. Nonton pegang dia, kita boleh sembahyang. Tak jadi masalah, betul tak? Dia bukannya najis. Darah nanak. Okey? Sama. Kencing najis manusia dan binatang pun najis. Susu binatang, susu kucing, susu binatang yang tidak halal najis. Kerana dia disebabkan sebagai darah. Kalau tuan-tuan ada kucing beranak kan, susu dia keluar, atau ada basuh sebelum sembahyang. Sebab dia najis. Ataupun bulu binatang yang tidak disembelih atau binatang yang tidak halal, bulu kucing, dompol tu masuk poket, tak boleh. Kalau satu-satu terbang itu dimaafkan. Kalau melekat baju kan, kucing kita ni kan lagi orang, dia tak apa itu dimaaf. Jangan memang lupa ni dompol ni, bulu kucing. Itu memang hukumnya adalah najis tak boleh. Ada masalah? Ya, okay, saya tutup setakat ini saja tuan-tuan. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada masa akan datang dalam waktu harah ini, waktu suci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dapat ilmu yang bermanfaat. Ada masalah tak ada ya? Bab-bab air ni di suci? Ya tuan, tidak. Okey. Ya. Air kencing kanak-kanak lelaki saja. Anak perempuan tak masuk. Anak bawah 2 tahun yang belum, yang hanya menyusui ibu saja. Kalau dia dah minum everyday battery. Everyday. Kalau dia dah makan petai, tapi mana ada baby makan petai? Contoh, dia dah makan Nestem, umur 1.5 tahun makan Nestem, dia pancut, kan? Dia dah macam najis orang tua. Dia kena basuh lain pula. Tapi kalau dia memang kompong, memang baby itu minum susu ibu je kan, dia pancut kat baju kita, ambil air rinjis dah cukup. Dia tak payah lap-lap ambil air tu nak dibasuh. Ambil air tu lap-lap rinjis. Dia najis mukhaffafah, najis yang ringan, tak perlu cuci apa najis dia. Nabi bilang begitu kan, tengah ada tengok pula pancut.
Orang-orang dulu lagi mereka hanya minum susu kan, tukang susu gitu. Atau umur 2 tahun. Tapi sekarang kecil-kecil dah bagi susu lembu kan. Perang yang macam lembu. Allah alam. Tak ada apa ya? Jadi kalau tak ada setakat itu saja. Agak muslimat okey ya? Tak masalah ya, insya-Allah. InsyaAllah kita akan terus sampai yang paling masalah nanti di dalam solat lah. Setakat itu saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ketemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sebanyak dengan bersuci dan ataupun air pada malam ini, semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.